أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah untuk sama-sama kita tunaikan salat Jumaat berjemaah. Sementara kita menantikan sembahyang fardu Jumaat, kita dengarlah sikit tazkirah, mudah-mudahan membawa kebaikan kepada kita insya-Allah. Sebenarnya saya dah ready satu tajuk yang besar untuk bincang dengan tuan-tuan. Tapi bila saya sampai sini, saya tengok dekat luar tu pihak masjid hidangkan makanan kepada jemaah yang datang, yang saya tu tajuk sebab saya terlalu kagum melihat usaha yang dibuat oleh masjid ini. Ya, pemandangan begini kita dapat lihat di Madinah Al-Munawwarah. Ya, Madinah Munawwarah adalah makan nasi sabil. Dekat Mekah pun ada, tapi itu pun bulan Ramadan je. Ni masjid seksyen 20 ni Ramadan belum datang lagi, dia pun dah bagi orang makan. Jadi saya rasa terharu sangat. Saya rasa penting untuk saya bercakap tentang masalah ini. Manalah tahu nanti dia akan merebak ke masjid-masjid yang lain pula. Ya, tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam agama kita ni memanglah kita disuruh beribadat pada Allah, sembahyang banyak-banyak, puasa banyak-banyak, ya, buat haji, umrah. Itu semua ibadah-ibadah fardiah dia panggil. Namun begitu, agama kita ni bukan hubungan kita dengan Allah aja. Dia mengatur hubungan kita sesama manusia. Ya. Bahkan kalau kita buat hubungan dengan Allah aja, tapi sesama manusia kita ni buat benda tak elok, buat zalim ke orang, maka itu akan menjunamkan seseorang itu ke dalam api neraka. Kan banyak kisah ya kita dengar di zaman Nabi. Nabi beritahu kita ada seorang perempuan malamnya beribadah qiyamul lail, dia bertahajud dia, ya. Tapi Nabi kata dia ada satu perangai yang tak elok. Apa dia? Dia suka kurung kucing dia, ya, tak dibaginya makan. Ya, sampai kucing tu mengiau-ngiau. Dia sibuk beribadah, dia sibuk puasa, dia sibuk berzikir. Kucing yang dikurung kat dalam sangga tu mengiau kelaparan. Nabi kata perempuan tu nanti masuk neraka. Jadi kalau kucing pun kita buat zalim kat dia, biar dia lapar macam tu, masuk neraka, macam mana kalau kita biarkan orang lapar? Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala buat ada satu surah dalam Quran. Nama surah itu surah Al-Balad. Surah apa? Surah Al-Balad. Surah Al-Balad ni duduk dia pada juzuk yang ke-30. Allah kata apa? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Allah kata, mengapalah manusia ni tak nak buat satu kerja yang sangat murni, ya, satu kerja yang sangat hebat di mata Allah, ya, tetapi kerja itu mereka pandang kerja yang aqabah. Aqabah ni artinya apa? Aqabah ni artinya kau berbukit-bukit. Ya, mengapa manusia tak nak buat kerja ini? Mereka pandang kerja ni susah sangat, kerja ni berbukit-bukit. Allah kata, wa ma adraka mal aqabah. Kamu nak tahu tak apa kerja yang sangat mulia di sisi aku, tapi manusia rasa benda tu susah sangat nak buat, berbukit-bukit, kata Allah. Ya, ini disebut dalam surah Al-Balad.
Apa kata Allah? Allah kata fakku raqabah. Yang pertama, kerja yang manusia rasa susah sangat tu, yang dia rasa berbukit-bukit tu, tetapi sangat besar di sisi aku, yang pertama sekali adalah fakku raqabah, bebaskan hamba-hamba yang terbelenggu. Kan zaman dulu-dulu kan ada hamba-hamba yang terpaksa bekerja di kebun tuan dia. Tuan duduk relax kat dalam bangunan, dia duduk bawah matahari, terpaksa mencepak, mencangkul, tanam itu, tanam ini, peluh jantan keluar, satu sen pun dia tak dapat sebab dia hamba. Ya, hamba dia tak ada gaji, dia kerja dekat ladang tuan dia tu, dia tak ada gaji sebab tuan dia beli dia. Ya, tuan dia boleh suruh dia buat apa saja, dia bekerja lah pagi, petang, siang, malam, apa gaji pun tak dapat, tuan bagi makan aja. Allah kata kalau kau boleh bebaskan hamba tu, itu kerja yang sangat mulia, kata Allah. Memanglah mulia, ya. Tapi kita dah tak sempat dah nak buat kerja tu, mana ada hamba lagi sekarang ni. Ya, cuma kalau ikut fatwa yang terbaru, kalau dalam bab zakat, hamba ni ada lagi. Seperti hamba-hamba pelacur-pelacur yang duduk di rumah-rumah yang tak elok tu, yang diikat oleh bapa-bapa dan ibu ayam, itu pun hamba juga. Jadi murninya kerja kita kalau kita dapat bebaskan perempuan-perempuan itu. Jumpa dengan bapa ayam tu, berapa kau nak kami bebaskan dia? Bayarlah 500,000. Kita bayar. Saya rasa 500,000 satu Jumaat kita kedai derma dapat dah. Betul tak? Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan suka ke anak Melayu kita, Muslimah kita tu tiba-tiba dikebit oleh bapa negro? Suka tengok? Kita tak suka kan? Saya rasa satu Jumaat kita dah boleh buat dah. Khutib derma kita pergi bebaskan pelacur-pelacur yang diikat oleh bapa-bapa ayam ni. Tapi ada tak masjid-masjid buat? Kita tak buat. Ya, kita tak buat. Patutnya kita kena buat tu. Banyak tu. Saya dulu kerja di Lembaga Zakat Selangor, kami buat fatwa ini. Saya bentangkan dalam ahli fatwa bahawa hamba pada zaman sekarang ni dah bukan hamba abdi macam Kota Kintir tu lah. Ni yang duduk dekat pusat-pusat tu, kita boleh bebaskan mereka. Itu kerja mulia sebab hidup mereka ni terbelenggu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kerja kedua yang baik, mau beri orang makan pada waktu kelaparan. Nampak tak? Ni semua adik-adik keluar daripada tempat-tempat kerja mereka, lapar tu, betul? Tiba-tiba datang sini, dalam jarak 100 meter dah cium bau lauk kat sini. Sampai-sampai tengok, ya, Tok Nazir kita ajak, jom makan. Ya Allah, kerja mulia tuan-tuan, kerja mulia. Bagi orang makan. Tuan-tuan sedar tak? Nabi kita, ucapan pertama yang dia ucapkan ketika dia sampai di kota Madinah, masa dia hijrah tu. Kan dia berhijrah susah payah tu, tinggalkan negeri dia di Mekah, membelah padang pasir yang begitu panas, sampai di Madinah. Tahu tak ucapan dia yang pertama apa? Ya, Nabi ucapan yang pertama dia kata apa? It'amut ta'am, berikan orang miskin makan. Terkejut orang Yahudi. Ingatkan dia suruh dia supaya banyak-banyak sembahyang itu, biar sampai hitam dahi-dahi. Ucapan pertama Nabi bila sampai dekat Madinah, it'amut ta'am. Tuan-tuan, kita pastikan tidak ada orang miskin yang lapar di tempat kita. Yang kedua, bangun malam ketika manusia sedang tidur. Yang ketiga, salam, dan sampaikan salam. 3 ucapan Nabi. Yang tu dia letak nombor 2. Bangun malam tu Nabi letak nombor 2. Yang pertama Nabi kata, pastikan kalau masjid kita penuh pun, orang banyak semayang pun, tapi masyarakat kita ada yang lapar lagi, kita ni nanti Allah panggil kita pendusta agama. Jangan main-main tuan-tuan. Ya, jadi beri makan orang lapar ni sangat bagus. Satu amalan yang sangat baik, yang boleh merapatkan kasih sayang, yang boleh menyemai perasaan benih cinta, sayang menyayang antara sesama manusia. Ya. Dan yang ketiga disebut yatiman dza maqrabah,
dan kita ambil perhatian kepada anak-anak yatim yang tiada mak bapak ni. Anak-anak yatim, Allah kata jaga dia, jangan bagi dia susah. Ya, tukar kereta, tukar sport rim, baju raya ni masuk Ramadan dah beli baju raya. Anak-anak miskin, anak-anak yatim macam mana? Jangan kamu biarkan mereka hidup susah. Au miskinan dza matrabah, ataupun kamu bagi perhatian kepada orang miskin yang hidupnya terlantar. Jadi ini 4 perkara Allah Ta'ala sebut. Benda ni besar dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita sebagai masyarakat Muslim ni, bagi makan orang-orang susah ni tuan-tuan, ini besar. Hatta Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Ni ayat ni lagi takut kita dengar ni. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak tengok tak pendusta-pendusta agama? Apa makna pendusta agama ni? Mana pendusta agama? Kamu tengok dia beragama tapi sebenarnya dia pembohong, dia bukan beragama. Itu makna pendusta agama. Kamu tengok dia macam kuat agama dia ni. Macam saya lah tuan-tuan tengok kan, kesurupan, pakai jubah pula 2 lapis tuan-tuan, selapis je saya 2 lapis. Allah kata ustaz yang pakai jubah 2 lapis tu, engkau janganlah percaya sangat ke dia, tengok dulu. Kita pun macam mana pula dia tu, jubah 2 lapis, serban tebal tu. Allah kata tengok perbuatan dia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kau nak tengok tak pendusta agama? Mana ya Allah? Apa kata Allah? Sambung sikit. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama tu kau nampak dia beragama, pakai jubah, pakai serban, tapi anak yatim dia biarkan gitu je. Anak yatim kat kampung dia tak ambil tahu. Mereka pergi sekolah tak makan, tak sarapan, ya, dia tak ambil tahu. Jaga tuan-tuan, ayat ni dia tak kena pada maksud, dia kena pada orang masjid macam kita ni. Betul. Orang macam kita ni memang beragama kan, nampak tu. Datang Jumaat berjubah, berserban dan saya ni. Orang beragama tapi Allah kata tak. Mereka itu bukan orang beragama tapi pendusta agama. Bila tu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia biarkan anak-anak yatim hidup melarat, dia tak ambil tahu. Satu lagi apa dia? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk membagi orang miskin makan. Dia dah lah tak nak bagi orang miskin makan, kopi itu kedekut. Orang lain nak bantu pun dia tak bagi. Ini 2 kali jahat. Kalau dia tak nak bagi orang miskin makan, itu pun dah tak elok dah, betul tak? Tapi dah orang lain nak bantu, janganlah kita marah, betul tak? Macam jawatan kasus masjid ni nak bagi orang makan, janganlah tuan-tuan marah pula, ni apa pasal bagi orang makan ni? Jangan gitu, nanti takut termasuk dalam ayat ni. Wala yahuddu. Yahuddu ni dalam bahasa Arab dia makna dia menggalakkan. Jadi bila letaklah, dia tidak menggalakkan, bahkan dia menyekat. Dia menyekat orang untuk buat baik, untuk bagi makan orang lain makan. Jadi tuan-tuan, kita bagi sokongan. Apa juga usaha, sama ada kecil ataupun besar, tapi nak bagi orang susah makan, kita kena sokong. Janganlah kita buat benda-benda yang tak elok itu ya, sehingga menyebabkan program itu boleh tergendala. Nampak tu ya. Jadi nampak tuan-tuan bagaimana dalam agama kita dia sentiasa cari jalan supaya kita ni hidup dalam satu masyarakat yang suka tolong menolong, yang kasih mengasihi satu sama lain. Jangan hidup benci membenci. Ya, ini benci membenci satu benda yang kita perlu jauhi dalam masyarakat kita. Saya nak baca satu hadis tentang benci membenci ni. Sebab dalam masyarakat kita ni sekarang ni tengah kuat ni benci membenci antara satu sama lain. Penyokong Liverpool tak suka penyokong Manchester United. Itu tak apa tuan. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang dalam masjid pun ada benci membenci. Itu kan dalam masjid sekarang ni kan dia ada pertandingan jawatan kuasa. Kalau kumpulan A ni menang, kumpulan B tak nak datang masjid dah. Aku tak nak datang masjid. Tahun depan buat lagi pilihan raya dekat masjid, kumpulan B pula menang, A pula tak nak datang. Ni apa cerita ni?
Tu dekat masjid tu tuan-tuan. Kalau dekat masjid pun boleh berlaku benci-membenci, agaknya macam mana lah luar masjid tu. Kita boleh bayangkan. Sebab itu saya nak bacakan hadis ni supaya kita semua ni janganlah cuba tunjukkan benih-benih benci-membenci, tunjukkan benih sayang menyayangi. Baik, kita dengar hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata, dabba ilaikum da'ul umam. Perkataan Nabi ni sangat cantik. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah masuklah secara perlahan-lahan. Dabba ni dalam bahasa Melayu dia askar yang merangkak tu. Askar merangkak kan, dia nak untuk dia merangkak, musuh tak sedar, tiba-tiba dia dah sampai kat depan. Itu mana dabba. Makna Nabi kata apa? Ada satu racun, Nabi kata, dia masuk dalam masyarakat kamu, kamu tak sedar. Kamu tak sedar. Dan dia adalah racun yang telah merosakkan orang-orang dulu kala. Jadi kita pun tanya, bahaya ni. Dia kalau musuh masuk, kalau kita sedar, kita boleh halang tuan-tuan. Itu macam kita main bola kan, striker dia masuk, defender kita nampak, kita boleh takik dia, betul tak? Ini dia masuk, kita tak nampak. Dan dia racun, kata Nabi. Ya, baik. Apa dia? Ada dua Nabi kata. Racun yang masuk dalam masyarakat kamu, yang telah menjahanamkan orang-orang dahulu kala. Kamu tak nampak dia masuk. Ada dua. Apa dia? Al-hasadu wal baghdha. Dengki mendengki dan benci membenci. Ini bahaya. Ya. Dengki mendengki ni dahsyat tuan-tuan, ya. Orang Melayu panggil PhD, pingat hasad dengki. Ini orang Melayu tu, ya. Banyak tu sekarang ni, ya Allah. Nak pula masyarakat peniaga. Masyarakat peniaga ni tuan-tuan, ya Allah, peniaga tu bagus. Itu orang peniaga ni dia dapat duduk dengan Nabi nanti dalam syurga bersebelahan. Itu kita nak cari itu dah, sebab tu kita peniaga. Tapi jangan sampai dengki mendengki. Itu banyak orang datang jumpa ustaz, saya berniaga ustaz dah 3 bulan, tak ada orang datang. Semalam orang datang, dia kata, kak, mana dah 3 bulan tak berniaga, nampak restoran tutup aja. Saya buka hari-hari, tapi orang nampak restoran dia tutup. Ni siapa punya kerja ni? Aming punya kerja ke Ramasami punya kerja ni? Banyak tuan-tuan. Itu sekarang ni berlaku. Ya, dia punya restoran masak nasi basi. Lepas masak boleh basi. Tak boleh jual. Tuang dalam longkang. Itu kalau masyarakat peniaga lah. Agak-agak kita jangan buat gitulah. Ya, tak elok macam itu. Ya, rezeki orang, apa kita buat gitu. Jadi yang pertama, hasad dengki. Ini kalau berlaku dalam diri kita, habislah tuan-tuan. Ya, orang yang hasad dengki ni tuan, Nabi kata apa? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu dia akan makan kamu punya amal-amal kebaikan macam api makan kayu-kayu yang kering. Nampak tak rumah setinggan bila terbakar? Sekejap je api tu makan kan, tak sempat bomba nak simbah air. Begitulah kalau dalam hati kita ada dengki sikit aja, habis amalan kita. Besok depan Allah, besok tanya Allah, mana aku punya umrah 15 kali? Allah kata, aku dah delete kan, habis semua pahala dia. Sebab kamu ada dengki dengan sama-sama Islam. Yang kedua, al-baghdha, hidup benci membenci. Baik, dengar ni, Nabi kata apa tentang benci membenci? Fa innahu halikun. Benci membenci itu dia seperti pisau cukur. Halik ni pisau cukur. Ya, kita nak solat Jumaat tadi kan, kita cukur misai kita. Ya, habis jatuh misai itu. Jatuh janggut tu. Dengki mendengki ni kata Nabi, fa innahu halikun, dia tu macam pisau cukur. La aqulu yahliku syair, aku tak kata dia mencukur janggut ataupun bulu, walakin yahluku ad-din, tetapi dia mencukur agama kamu. Makna kata, bila sampai dalam hati kita sifat benci membenci ni tuan-tuan, tuan-tuan tak suka saya tak suka tuan-tuan, agama kita sikit demi sikit akan hilang daripada diri kita. Percayalah. Saya pun jubah 2 lapis ni. Kalau saya benci kat tuan-tuan, sikit demi sikit agama dalam hati ni akan hilang.
Jubah boleh pakai tu, kalau kotor saya pergi hantar dobi, cantik lagi, jubah saya putih lagi. Tapi agama dekat dalam ni akan hilang sikit demi sikit. Kita nak pandang kawan kita pun tak mampu. Akhir sekali kita berfikir macam mana cara nak rosakkan dia, bagaimana cara nak hapuskan dia. Kita terlupa dosa pahala, kita terlupa neraka syurga kalau sifat benci membenci ni ada dalam diri kita. Ya, dia bukan kira siapa. Kalau anak dah benci kat bapak dia, saman bapak dia kat mahkamah. Kan dah habis agamanya tu. Ya, habis agama, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan cari jalan benci membenci. Ya, cari jalan bagaimana kita boleh kasih mengasihi atas semua lain. Nabi sambung lagi sikit lagi. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Orang Islam, Nabi kata, kamu takkan dapat masuk syurga aku kecuali kamu beriman. Nak masuk syurga kena ada iman. Wala tu'minu, dan kamu takkan dikatakan orang beriman hatta tahabu, sehingga kamu berkasih sayang. Nampak tu? Ya, kita janganlah mendabik dada kita ni beriman, saya beriman, tapi kita dengan orang tu kita bermusuh, dengan orang ni benci, dengan orang ni kita tak suka. Muaz bin Jabal, tuan-tuan, Muaz bin Jabal, dia kata apa? Aku dalam setiap semayang aku, lepas solat aku akan sebut 25 orang sahabat-sahabat aku, nama dia seorang-seorang. Sebut nama tu, ya Allah, ampunkan dosa Ali, ampunkan dosa Ahmad. Dia sebut satu-satu. Sayangnya dia kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Kita mungkin tak sempat sebut lagi, sebab kita sekarang ni lepas semayang terus buka WhatsApp, tak sempat nak sebut. Dia sahabat dulu dia sebut satu-satu. Sahabat sayang. Sebab apa? Sebab syarat nak masuk syurga kena berkasih sayang. Mana ada orang nak masuk neraka? Kita semua tak nak masuk neraka, tapi kita buat perbuatan yang boleh menyebabkan masuk neraka. Apa dia? Aku memang tak boleh pandanglah muka dia, benci betul aku kat dia. Itu bukan perkataan yang mudah tu. Itu perkataan yang akan berakhir dengan api neraka. Bukan mudah tu. Ya, saya tak sukalah dia sebab pandangan saya tak sama dengan pandangan dia. Ya Allah, tuan-tuan, para salafus saleh, ni saya nak bagi satu kaedah. Para salafus saleh ahli sunnah wal jamaah, apa dia punya pendirian? Kalau dia punya pandangan tak sama dengan kawan dia, dia kata apa? Fulanun habibi qulubina, walakin al-haqqu ahabbu ilaina. Ini kaedah kita kena pegang. Ya, orang zaman dulu dia berbalah juga. Mana boleh manusia ni sama fikiran, tuan-tuan, dengan saya? Mana sama fikiran, betul tak? Kalau kita bincang, mesti tuan-tuan ada benda tak suka kat saya, ada benda yang kita tak kena, betul? Mesti mana manusia, mana boleh sama semua, tak sama. Tapi apa pendirian para salafus saleh? Fulanun habibu qulubina. Dia tu walaupun aku tak suka dekat dia, walaupun aku ada masalah dengan dia, fikiran aku tak sama dengan dia, tetapi dia adalah buah hati aku. Dia adalah buah hati aku. Ya, walakin, tetapi al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran itu lebih aku sukai. Sebab itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik, tu guru dia, tapi dia tak ikut mazhab Imam Malik, dia buat mazhab dia sendiri. Ada tak Imam Malik kata kau ni betul lah pi, itu belajar dengan aku jenis tak kenal budi kau ni? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka ni orang bertakwa. Itu engkau walaupun tak sama dengan engkau, tapi engkau tetap jantung hati aku, tetapi kebenaran itu lebih aku sukai. Apa kata tuan-tuan kalau kita hidupkan semangat ini dalam masyarakat kita? Perbezaan pandangan antara kita sama-sama kita benda yang tidak boleh dielakkan, mesti punya. Itu saya orang Melaka suka makan cenjaluk, itu tuan-tuan orang Kelantan suka makan budu, tiba-tiba saya nak makan, tuan-tuan letak budu kat depan. Itu tak apa, saya suka makan budu, itu saya suka makan itu. Sebab apa? Bagi kita perbezaan mesti akan ada, tetapi tuan-tuan tetap jantung hati saya, jantung hati ni yang diajar oleh agama kepada kita. Ya, dah masuk Jumaat dah, tuan-tuan. Saya pandang kat depan tu ada kereta jenazah. Tak lama lagi tuan-tuan mungkin akan naik kereta tu.
Mungkin tuan-tuan naik dulu, saya naik kemudian, ataupun saya naik kemudian tuan-tuan naik dulu. Mungkin. Ya. Kalau kita naik kereta jenazah tu, orang tak hantar kita pergi supermarket, orang hantar kita pergi mana? Hantar kita pergi kubur. Lubang kubur dah siap itu. Pak Imam pula ada hal lagi ni nak nikahkan orang, dia tanam-tanam cepat-cepat, dia kata. Bila masuk kat dalam tu, ada beberapa soalan yang akan ditanya pada kita. Dia akan tanya apa? Siapa Tuhan kau? Ini senang je jawab, sebab kita memang sembah Allah, betul tak? Siapa Nabi kau? Ini mudah je. Nabi Muhammad tu Nabi aku. Dia datang soalan apa? Siapa saudara kau? Yang ni nak jawab macam mana ni? Itu. Mana kita boleh jawab soalan ni kalau kita hidup atas dunia ni benci dengan orang Islam? Mana boleh kita jawab soalan ni kalau kita bermusuh sama-sama kita? Kena ingat tu, kereta jenazah tu ada parking kat depan tu. Siapa naik kereta tu memanglah akan dihantar ke kubur. Sebab itu tuan-tuan, pastikan sebelum kita naik kereta jenazah tu, kita sudah berkasih sayang sesama kita. Kita cuba cari titik-titik pertemuan antara kita. Jangan cari titik yang boleh memisahkan antara kita. Sebab apa? Sebab kita tahu kita semua akan naik kereta jenazah. Ingat sabda Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutuskan silaturahim tak akan masuk syurga. Jadi saya rasa itu saja tazkirah kita pada tengah hari ini. Nanti kita ulas lagi sikit dalam khutbah Jumaat. Syabas kepada Masjid Seksyen 20 kerana anda telah buat satu perbuatan yang sangat baik, disukai oleh Allah, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ya, bagus. Itu saja. Cuma saya tak sempat nak makan tadi sebab nak bertazkirah. Lain kali insya-Allah ya boleh. Ya, itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.